Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi menonton channel ini. Bermakna Anda sudah bersedia untuk merasa aurah daripada cerita yang akan saya sampaikan. Dengar dan fahami apa yang saya sampaikan. Perkara ini berlaku pada tahun 2010. Semasa saya bersama Ustaz Faizal selesai melakukan solat sunat. Selepas solat maghrib, kami melakukan solat sunat 2 rakaat. Tiba-tiba ada satu orang tua datang menghampiri kami dalam keadaan kalang kabut. Dia minta tolong dengan kami supaya datang ke rumahnya karena anaknya dalam kerasukan. Anak dia kerasukan, tidak dapat dihandle. Tanpa membuang masa, Ustaz Faizal meminta alamat dan kami akan follow dari belakang sebab pakcik itu guna kenderaan, kami menggunakan motor. Perkara pertama yang terjadi, seperti selalunya, motor yang kami tunggangi tiba-tiba mati apabila kami keluar daripada kawasan perkarangan masjid. Bila kami cek secara detail, tiada satu apapun bermasalah pada motor tersebut. Dengan izin Allah, Ustaz Faizal sujud 2 rakaat di tepi motor tersebut. Subhanallah, Allah punya kuasa, motor tersebut bila saya start hidup seperti sedia kala. Seperti sedia maklum, perkara ini selalu kami alami. Sebagai seorang perawat, kita kena sentiasa bersedia. Tanpa membuang masa, kami pun pergi ke rumah pakcik tersebut, yaitu berada di area kawasan Batu Dua. Perkara yang pelik seterusnya berlaku apabila kami sampai di kawasan perkarangan rumah tersebut. Kami melihati ramai orang berada di kawasan perkarangan rumah, tapi hakikat sebenarnya tiada orang di kawasan perkarangan rumah tersebut. Kenapa? Sebab semua orang yang berada di perkarangan rumah tersebut, tidak ada satu orang pun apabila kami beri salam, tidak ada satu orang pun yang menjawab salam. Semua berjalan seperti mencari sesuatu barang yang hilang dan mau melepaskan diri daripada kawasan tersebut. Ustaz Faizal sudah bagi saya signal untuk mengabaikan apa yang berlaku. Apabila kami sampai di tangga rumah tersebut, kami lihati banyak daun tangan-tangan yang dihambur daripada tangga hinggalah kaki 5 rumah tersebut. Dengan keizinan tuan rumah, Ustaz Faizal minta supaya daun-daun tersebut dialihkan. Dan perkara yang mengejutkan kami berlaku lagi kepada kami apabila kami mengumpul semua daun tangan-tangan tersebut dan masukkan di dalam plastik. Daun tangan-tangan yang pada awalnya berwarna hijau segar, apabila dikumpulkan dan masukkan dalam plastik sampah yang besar dan disemburkan spray bidara, subhanallah, dia tiba-tiba menjadi kering. Ustaz Faizal memberi signal kepada saya untuk abaikan perkara ini kerana perkara ini memang biasa terjadi. Jadi apabila kami beri salam untuk masuk ke ruang tamu rumah tersebut, kami lihat ramai orang yang duduk di kawasan ruang tamu, seperti ada kematian yang berlaku. Semua tunduk dalam keadaan bersedih. Apabila kami minta untuk dibawa tengok apa sebenarnya keadaan anak tersebut, semasa kami masuk di dalam bilik itu, subhanallah, anak itu meracau, dia berteriak, dan pada masa yang sama dia bangkit daripada tempat tidur dia, berdiri sebelah kaki, hanya menggunakan ibu jari kaki saja. Dan seterusnya perkara yang pelik, yaitu semasa berada di dalam rumah tersebut,
kami terhidu bau bangkai, yang mana rumah tersebut seperti di dalam tong sampah. Bau dia hingga menusuk ke hidung. Tapi bila kita keluar daripada bilik itu, bau itu tiada. Jadi maknanya Ustaz Faizal beritahu dengan saya ada sesuatu yang pelik telah berlaku, yang mana wanita tersebut telah disantet. Maka selepas kami buat amalan dan solat 2 rakaat, apabila kita ruqyah, maka kita temuilah apa yang berlaku sebenarnya. Semasa dibacakan ayat ruqyah, wanita tersebut duduk sendiri dan semua orang terkejut. Kenapa? Sebab dia kata dia baik dan tiada apa-apa berlaku, dan perangai dia seperti biasa, seperti orang yang baru bangun tidur, tapi hakikatnya dia sakit. Apabila kita bacakan lagi surah-surah, bacakan surah-surah Al-Quran, ayat Al-Quran, beliau sudah muntah darah. Apabila beliau muntah darah dan disertakan beberapa butir batu keluar daripada mulut beliau, beberapa batang jarum, beberapa batang paku yang berukuran lebih kurang 2 inci, semua keluar daripada muntah beliau. Apabila kita tanya secara detail kepada jin tersebut, akhirnya yang kita cari-cari penyebab utama dia terbongkar. Rupa-rupanya wanita tersebut ada bertengkar dengan seseorang, yaitu rakan sekerjanya, dan menyebabkan berlakunya perkara ini. Jadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita pun buat ruqyah lanjut lebih kurang dalam masa 3 jam. Alhamdulillah, Allah permudahkan semua. Wanita tersebut setiap kali muntah, dia akan muntah darah, tiada apa-apa lagi. Dia akan muntah lagi darah, akan diiringi dengan rambut, dengan jarum, dengan paku, yang semua tersimpul-simpul. Maksudnya semua dalam keadaan digulung dengan rambut. Jadi maknanya benda ni dilakukan oleh jin, yang mana beliau telah disantau. Jadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala selesai selama 3 jam dan bermacam-macam halangan yang kita hadapi. Alhamdulillah, Allah bagi kesembuhan. Semua perancangan ni Allah yang tahu. Penyakit yang datang, penyakit yang kita alami, semua Allah yang tahu. Jadi pada malam tu sekitar dalam pukul 12 lebih kami selesai melakukan ruqyah. Apabila selesai melakukan ruqyah, kami minta izin untuk balik. Perkara yang seterusnya berlaku apabila kami keluar daripada rumah tersebut. Kami terlihat satu orang tua bersamping daripada bahu sampai ke bawah, dalam keadaan tidak pakai baju. Dia ada tengkolok di kepala dia dengan keris. Bila kami tanya siapa orang ni, maka tuan rumah tersebut beritahu tidak ada siapa-siapa di situ. Ustaz Faizal pun beritahu, insyaAllah ambil dulu air bidara dan garam. Bila kita ambil dan saya sembur dengan serta-merta, orang yang kita tengok tu dia hilang. Sebenarnya itu bukan orang, itu adalah jin. Jadi insyaAllah jumpa lagi kita di video seterusnya untuk lanjutkan lagi. Jangan lupa untuk menghayati apa yang berlaku. Tapi ingat, jangan sesekali untuk nonton secara bersendirian. Sebab apa yang saya ceritakan semua perkara yang benar. Assalamualaikum.